So bab yang pertama tajuk kamu ialah ubahan. Okey, so bab yang pertama ini sebenarnya adalah bab yang lama. Apa maksud cikgu bab yang lama? Sebelum ni dah ada bab ni. Okey, cuma sebelum ini dia berada di dalam bab tingkatan 5, bab 5. Okey, so bab 5 tingkatan 5 yang sebelum ni lah. So maksudnya selepas ni kalau kamu rasa nak rujuk dengan abang-abang atau kakak-kakak kamu yang telah berlalu, so boleh. So bab ni adalah bab yang sama, okay, di dalam bab yang kelima dalam tajuk tingkatan 5 sebelum ni lah. So sekarang ni dia berada di bab 1. Okay, so sebelum ni bab ni sebenarnya adalah soalan objektif sahaja. Lebih kurang 2 atau 3 soalan yang akan diuji di dalam kertas 1 SPM lah. Okay, matematik. So kali ni untuk tahun ni, untuk kertas kamu kita tak tahu lagi. So mungkin dia akan berada di kertas 1, mungkin dia berada di kertas 2. Okay, so bab 1 tajuknya ialah ubahan. Okay, so untuk bab ni ada 3 subtopik. So ada ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan bergabung. Okay, so hari ni kita nak tengok mana yang sempat lah. Paling-paling kurang cikgu nak sentuh 1.1 dan juga 1.2 lah. Okay. So kalau kamu perasan cikgu dah rekod video. So nanti cikgu mungkin akan upload video yang sama, video yang cikgu rekod ni ke dalam channel YouTube cikgu lah. Okay, so nanti cikgu akan share cikgu punya link tu nanti. Okay, so kita nak tengok ubahan langsung yang pertama. So dalam ubahan langsung dia ada sedikit tambahan iaitu ubahan tercantum. Okay, so kita nak tengok apakah dia ubahan langsung. Okay, so ubahan ni apa sebenarnya? Ubahan ni ianya adalah bahasa biasa yang mungkin kamu pernah dengar, perubahan. So kalau ikutkan kali ni ubahan, benda yang lebih kurang sama. Okay, so kalau kamu tengok ubahan langsung, dia adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. So pemboleh ubah ni sebenarnya apa? Pemboleh ubah ni sebenarnya adalah huruf. Okay, huruf lah. Okay, so pemboleh ubah, dua pemboleh ubah bermaksud dia akan ada dua huruf. Dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, okay, maka pemboleh ubah X juga akan bertambah lah. Itulah yang dimaksudkan dengan ubahan langsung. So kalau satu bertambah, so yang hadir selepas itu juga akan bertambah dengan kadar yang sama, ataupun kalau dia berkurang, so dia akan berkurang dengan kadar yang sama lah. Itu maksud dia. Okay. So kalau ikutkan hubungan ini dikenali sebagai Y berubah secara langsung. Okay, sebab dia kata Y kamu bertambah, so X juga bertambah. So Y kamu ni berubah secara langsung dengan X lah. Okay, ataupun kita boleh wakilkan dengan bentuk simbol. Okay, so inilah sebenarnya simbol ubahan. Okay, so ini adalah simbol ubahan yang kamu nampak macam simbol ribbon ni. Okay, so kalau kamu tengok huruf kamu yang disebut adalah Y terlebih dahulu. So Y ataupun kita tengok sini Y berubah secara langsung dengan X. So inilah Y berubah secara langsung dengan X. Okay. So kalau langsung ianya belakang ni bukan pecahan. Kalau dekat nanti lepas ni kita akan tengok ubahan songsang. So belakang ni akan jadi pecahan. So macam mana kamu nak bezakan di antara langsung mahupun songsang yang di belakang ni lah. Okay. So kalau langsung dia hanya ada X. So kalau songsang dia akan ada 1/X. So pecahan. Okay, so ini bentuk simbol dia. So pastinya bentuk simbol ni sebenarnya tak boleh dibuat sebagai pengiraan. Okay. So apabila melibatkan simbol pastinya tak boleh buat pengiraan lah. So nak tak nak simbol ini kita akan ubah menjadi simbol persamaan ataupun bentuk persamaan. Tapi simbol ini kalau kamu tengok apabila cikgu ubah menjadi sama dengan, dia akan hadir bersama dengan pekali ataupun pemalar X. Pemalar K. Okay, so pemalar K. K ni memang biasanya akan ada dalam bab ubahan ni lah. Okay, dia akan gunakan pemalar K. So pemalar tu apa? Dia adalah apa-apa nilai. Okay, nilai ataupun kuantiti yang tetap dan tidak berubah. So daripada simbol ubahan ni, okay, so kalau ikutkan ini simbol ubahan, so nak bolehkan ianya dikira, tukarlah jadi simbol sama dengan
Okay, tapi dengan syarat di sebelah simbol sama dengan itu akan hadir bersama huruf K. So Y dengan Y ni samalah. So X dengan X ni sama. So bila nak tukar daripada simbol menjadi sama dengan, so dia akan hadir bersama huruf K. K itu adalah pemalar. So ubahan langsung graf dia inilah. Okay, graf garis lurus. Dia berkadar langsung terus dengan graf. So graf ni tak ada apa sangat. Mungkin nanti kalau diuji dalam soalan objektif, so di manakah antara berikut adalah contoh bagi graf ubahan langsung. So kamu diberi 4 pilihan graf A sampai D. So carilah jawapan yang paling sesuai. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Sebab kamu dah tengok sebelum ni dalam channel YouTube bagi yang dah tengok lah. So mungkin dia tak rasa terkejut. Ya, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada Okay. Sekejap. Okay, 53 orang. Okay. Sekiranya gambar slide cikgu tak muncul, bagi tahu sebab hari tu dah berlaku sekali. Cikgu syok bercakap tapi slide tak muncul. So bagi tahu apa-apa lagging ke, lagging mungkin sebab internet lah. Okay, so ataupun mungkin slide ataupun mungkin mic tak dengar, so bagi tahu. Okay, jangan tunggu cikgu dah syok cerita sampai habis, lalas ianya hampa di tengah jalan. Okay, so buku teks mungkin ada yang dah dapat, mungkin ada yang tidak berpeluang parents kamu datang hari tu. So tak ada masalah, cikgu pun ada dengar ura-ura mengatakan sekolah kamu akan dibuka dan kita akan berjumpa secara bersemuka. Okay, so dengan SOP 2.0 ni, so mungkin kita akan jumpa secara bersemuka. Mungkin form 5 kamu dahulu yang akan datang ke sekolah, tapi mungkin kita akan jumpa selepas SPM lah. So apa-apa nanti kita akan jumpa ataupun kita akan tunggu pengumuman selepas 25 hari bulan Mac. Okay, 25 hari bulan Mac adalah last untuk paper SPM lah. Okay, dengan paper SK tak salah cikgu, sains komputer dan juga paper tasawuf, tak salah cikgu lah. Cikgu pun dah ingat lupa lah. Okay, so lepas tu lah kita tunggu pengumuman. Kalau dipanggil untuk ke sekolah, so bagi yang tak dapat buku teks tu cikgu akan supply. Okay, kalau tidak, kalau tak jumpa secara bersemuka, so mungkin cikgu akan usahakan untuk supaya boleh kamu datang jumpa dekat guard juga, so ambil buku teks bagi selesai. Okay, so apa-apa hal tunggu update ataupun info yang terkini lah. Okay, buku kimia. Hasib, berkenaan dengan buku kimia, okay, ianya bukan tinggal sejarah. So buku kimia kamu ada dah. Okay, cikgu dengar dah ada, cuma sekarang ni cikgu menunggu ianya dihantar ke sekolah-sekolah sebab katanya dah siap. Okay, so buku kimia kamu dah siap. Okay, so cikgu ingat asalnya mungkin buku kimia kamu akan jadi buku teks digital sahaja. Okay, untuk sepanjang tahun. So rupa-rupanya ianya telah dicetak dan kita tunggulah sampai je ke sekolah. So cikgu akan maklumlah nanti. Okay, so kita berbalik semula kepada bab ubahan kita tadi. Okay, kita tengok contoh 4. Okay, contoh 4 kamu ni ada dalam muka surat buku teks muka surat 8. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini tadi cikgu sebut tentang huruf X dan juga Y. So kali ini mungkin dia bagi huruf yang lain. Tapi sebenarnya benda yang sama je. Dia pemboleh ubah. So pemboleh ubah adalah huruf. So huruf, apa-apa huruf yang dia rasa nak pakai, so itulah dia. Okay, so apa-apa hal untuk bab ni sebenarnya kamu kena mengira K terlebih dahulu. Okay, bab ubahan kamu kena ingat apa-apa hal kita perlu kira K. K iaitu pemalar. Okay, so sebelum kamu melangkah jauh untuk bab ubahan, apa-apa hal kita akan kira K. Itu yang kamu kena ingat lah. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini diberi M sama dengan 0.8. So apabila N sama dengan 0.125. So dia suruh kamu ungkapkan M dalam sebutan N. So maksudnya M kamu akan duduk dekat depan. So N kamu akan duduk dekat belakang lah. Okay, telah diberi kepada kamu M berubah secara langsung dengan N. Okay, so bila berubah secara langsung, ianya adalah bukan pecahan lah. Okay, so kita tengok. So ini adalah simbol kamu.
yang dimaksudkan dengan M. Okay, huruf yang pertama adalah M. So berubah secara langsung, ini adalah simbol ubahan. So M berubah secara langsung dengan N. So inilah dia. Okay, cuma macam cikgu dah kata, apabila ada nilai, okay, apabila ada nilai, dia mesti akan kena kira K terlebih dahulu. K kamu iaitu pemalar. So daripada simbol kita tak boleh nak kira, kita jadikan dia simbol sama dengan. Dengan syarat apabila ditukar kepada sama dengan, dia akan hadir bersama huruf K itulah. So sekarang ni apa yang kamu kena buat, kita nak cari nilai K lah. So M kamu adalah 0.8. So kita masukkan je. M kamu 0.8, so K yang kita nak kira, so N kamu adalah 0.125. So ini adalah operasi darab. Okay, so kita akan pindahkan 0.125 ke sebelah, so dia akan jadi bahagilah. So dia nampak macam tu. K kamu di depan atau di belakang tak ada masalah, sama je. Okay, selagi mana dia dah tinggal K berseorangan. So 0.8 bahagi dengan 0.125, itulah nilai K kamu iaitu 6.4. Okay, so ini adalah kamu punya nilai K. Tapi ianya belum habis, kamu kena gantikan balik nilai K ini ke dalam persamaan kat sini. Okay, so dia akan jadi macam tu. Secara rasminya, kamu punya ubahan langsung kamu ni, inilah persamaan dia. Okay, so asalnya simbol macam ni. So tak boleh dikira. So kita nak buat pengiraan, tukar jadi sama dengan. Kena ada K di sebelah. So bila kamu dah masuk nilai, so habis dapat nilai K. So last kali kita kembali semula kepada persamaan ubahan, tapi kita masukkanlah nilai K. So M sama dengan 6.4 daripada nilai K. So N di belakang. Okay, kemudian kita beralih kepada B. Dia kata M berubah secara langsung lagi sekali dengan punca kuasa 3N. So kita nak terbitkan simbol dahulu. Okay, apa-apa kita nak terbitkan simbol. So inilah simbolnya. So M adalah huruf yang pertama disebut. So M di depan. So berubah secara langsung. Okay, ianya bukan pecahan. Dengan punca kuasa 3. So kena tengoklah betul-betul. Bab ni punca kuasa. So benda yang biasa diguna pakai. So punca kuasa 3N, so inilah punca kuasa 3N. Lagi sekali, kita tak boleh ambil nilai K dekat sini. Nilai K dekat sini sebab dia bergantung kepada persamaan dekat sini. Ni. So ini persamaan kamu. Okay, persamaan ini dapat nilai K 6.4. So persamaan ini, kita buatlah nilai K yang baru. Simbol sama, simbol ubahan tak boleh. So kita tukar jadi sama dengan K. So kita masukkan M kamu adalah 0.8. So N kamu adalah punca kuasa 3 0.125. So ini sekali lagi operasi darab. So pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. Okay. So tekanlah kalkulator. Cikgu tak nak ajar kamu satu persatu cara menekan kalkulator. So setiap kalkulator yang kamu beli tu function punca kuasa semua dah ada. Explore lah sendiri dahulu. Okay, so nanti mungkin bagi yang kurang boleh dapat ataupun mungkin kurang faham dengan nak guna kalkulator, nanti bersemuka lah. Okay, ataupun kamu try lah tengok sendiri manual kamu. Okay, supaya jangan ketinggalan. Okay, so K kamu setelah dikira akan dapat 1.6. So macam biasa, kita masukkan balik ke dalam persamaan dengan menggantikan nilai K. So K kamu adalah 1.6. So kita tulis balik persamaan. M sama dengan 1.6 punca kuasa 3 N. Selesai. Okay, so itu je lah yang kamu nak kena tahu. Okay, ubahan ni cukup mudah. Kalau sebelum ni bab ni tak ada orang kata kebat sangat. Okay, tak ada apa sangat. Semua dia lebih kepada soalan direct. Okay, square root. Sekejap. Cuba nampak macam nonton soalan. Asyik. Square root tu tak payah tukarkan. Apa maksud kamu square root tak payah tukar? Kalau terpulang lah. Kalau kamu nak kira, ianya ada nilai ke sebenarnya. Cuma cikgu nak bagi kamu nampak. Ni, cikgu, kalau kamu tekan punca kuasa 3 0.125 ni, boleh je kamu nak selesaikan. Okay, so nak tekan calculator, jangan lupa tekan button on.
Okay, so kalau kamu tekan kalkulator, nilai dia adalah 0.5 dekat bawah ni. Kalau kamu nak tulis 0.8 bahagi dengan 0.5, boleh, tak ada masalah. Kenapa cikgu kata boleh? Sebab ianya adalah soalan objektif sebelum ni lah. Dia tidak menitik beratkan pengiraan langsung. Okay, soalan objektif pastinya kita nak cari jawapan akhir je. So kalau dia berada di subjektif nanti mungkin adalah kod markah dia yang tersendiri untuk setiap jalan kira. Nak tukar, tak nak tukar, tak ada masalah. So cuma cikgu nak nampakkan operasi dia. Ke mana hilangnya dia, ke mana A-nya digerakkan. Okay, so tak faham tanya, on mic tak apa, ataupun yalah takut ruangan chat cikgu tak perasan. Okay, on mic je tak apa. Janganlah malu untuk bertanya nanti sesat jalan. Okay. Okay, so contoh 6, muka surat 8. Okay, so diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okay, mungkin untuk soalan 6, contoh 6 ni, muka surat 8 cikgu ada buat pengubah suaian huruf sikit, susun atur dia cikgu ubah. So bolehlah kamu tengok bagi yang dah ada buku teks. Okay, tak apa, tapi apa-apa hal, ianya tetap ada benda yang sama, ubahan. Okay, diberi Y berubah secara langsung sebab biasanya Y akan duduk di depan. Okay, Y akan duduk di depan. Dalam buku teks kamu tak salah cikgu, dia letak X kot kat depan ni. Okay, so biasanya Y akan berada di depan, berubah secara langsung dengan X. So apa-apa hal kita nak tengok simbol yang pertama. Macam biasa, Y berubah secara langsung dengan X. So inilah simbol dia. Okay, so yang kedua kita akan tukar daripada simbol menjadi sama dengan. Kena ada huruf K di sebelah dia, wajib. Okay, kalau tidak, kalau kamu tertinggal K, habis pincanglah semua. Okay, salahlah semua nanti. So yang pertama, keluarkan simbol. Yang kedua, tukar daripada simbol menjadi persamaan supaya ini boleh dikira. Okay, so yang ketiga, kita akan cari nilai K lah dahulu. Itu memang langkah-langkah yang sama. Walaupun mungkin ini soalan, tapi di atas ni dah ada nilai. So dia dah bagi Y 0.14. So X 0.2. Ni X kamu 0.2. So Y kamu 0.14. So kita akan kira K terlebih dahulu. Kita akan tengok persamaan asal dia dahulu setelah dapat nilai K. So ini adalah operasi darab. So pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. So kita dapat K 0.7. Okay, so kita wujudkan persamaan am dia dulu. So kita panggil sebagai persamaan am, bentuk am. Okay, so supaya nanti apa-apa nilai yang datang kemudian kita boleh masukkan je. Okay, selagi mana K kamu tu dah ada nilai, so nanti kita boleh masukkan saja. Okay, so kita dah dapat K 0.7. So Y sama dengan 0.7X lah. Sebab K kamu telah digantikan dengan nilai. Okay, kemudian kita teruskan kepada soalan A. Soalan A dia suruh kamu cari nilai Y apabila X 0.5. So tak susah pun. So X kamu kita gantikan dengan 5. Okay, so 0.7 darab dengan 5, so dapat 3.5. So itulah jawapan Y kamu. Okay, so untuk B dia suruh kamu cari X apabila Y sama dengan 0.875. So apa-apa hal ini persamaan am kamu, bentuk am. Okay, so apa-apa hal nak ganti nilai ke apa, inilah kamu punya permulaan lah. Okay, rujukan. So untuk B dia suruh kamu kira X pula persamaan am. So X tak ada nilai, so Y yang diberi 0.875. So ini adalah operasi darab. So kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, 0.875 bahagi 0.7. X kamu dapatlah nilai 1.25. Okay, X belah kanan atau belah kiri sama. Cuma janji X kamu tinggal berseorangan. Okay. So bab ni cukup mudah. So kalau ikutkan sebelum-sebelum ni untuk silibus yang sebelum ni KBSM, ianya berada di kertas 1, so memang mudah je soalan dia, direct je. Okay, tiada kebat, tak tahulah untuk kamu nanti dia nak jadi kebat ke, mungkin kamu tak ada SPM, mungkin kamu ada PT5 ke, ialah batch yang pertama kan. Ada juga dengar dulu nak jadi PT5. Okay, tak tahulah lagi, tunggu je lah. Okay, so PT5 mungkin kebat lah. Okay, yang banyak biasalah tu. Okay, silibus kamu pun makin advance. Okay, so makin advance kamu belajar. Okay, so ini adalah latihan yang akan kamu buat nanti. Okay, cikgu akan upload gambar ni dalam WhatsApp.
gambar ini juga cikgu akan upload dalam Google Classroom. Bagi kelas bulky, kelas hitam tak ada masalah dah. Dia daripada tahun lepas lagi dengan cikgu. So, untuk bulky dan juga Kashi, mungkin murid Kashi ataupun murid bulky ada yang tiada capaian internet secara kuat ke, mungkin internet dia low ke, data dia low. So tak apa, janji boleh buka WhatsApp, so boleh hantar personal dekat cikgu latihan ni nanti. Okay, ataupun cikgu akan masukkan dalam Google Classroom, GC. So kamu boleh submit terus dalam tu nanti, kamu boleh turn in dalam tu. So iyalah, so cikgu bolehlah nak rujuk nanti. So dia punya due date nanti bila last date untuk hantar, cikgu akan upload daripada masa ke semasa. So ini adalah latihan untuk kamulah berkenaan dengan ubahan langsung. So boleh tengok di muka surat 10 nanti, nombor 3 sampai nombor 7. Okay, benda ni nampak je ayat-ayat panjang ni, tapi sebenarnya mudah je. Okay, yakinlah dengan cikgu matematik kamu ni. Okay, hashtag matematik itu mudah. Okay, okay, ada apa-apa nak tanya?